Selamat petang, salam sejahtera. Hari ini aku handsome daripada Azmin Ali, handsome daripada Zuraida Kamarudin. Sejak langkah Sheraton dulu, aku benar-benar panas dengan tindakan lompat parti dan langkah Sheraton yang juga disertai oleh Azmin dan Zuraida. Manakan tidak, dengan tindakan sabotaj pengkhianatan ini, Parti Harapan ataupun Pakatan Harapan yang telah mendapat mandat daripada rakyat, yang sepatutnya menjalankan mandat rakyat, akhirnya tumbang selepas 22 bulan sahaja. Sepatutnya pada pendapat saya, walaupun Anda tidak suka dengan mereka, beri peluang kepada yang telah dipilih oleh rakyat. Nanti sudah cukup masa kita ubah lagi kalau tak suka dengan mereka. Bukan dengan langkah Sheraton, langkah syaiton tuh kan. Aku rasa langkah syaiton tuh tak patutlah dibuat. Karena langkah itu memang tak boleh diterima. Boleh menyakitkan hati rakyat. Sehingga sekarang nih, ramai rakyat yang tak suka lagi pergi mengundi karena mereka rasa mereka dikhianati oleh orang-orang politik yang macam, aku tak boleh cakap apa-apalah. Ramai orang cakap macam-macam lah kan, macam taik lah, apalah. Yalah, sudah marah kan. Tapi yang menariknya hari ini, selepas Zuraida meninggalkan parti Bersatu secara rasminya, Zuraida kini dalam proses yang paling besar, yaitu apa? Proses letak jawatan sebagai menteri. Ramai orang suka sebenarnya. Aku pikir daripada 100% yang terima berita bakal letak jawatan Zuraida ini, aku rasa lebih daripada 70% gembira. Kerana apa? Ramai yang tak suka dengan Zuraida sebagai menteri ini, karena banyak juga isu yang berkaitan dengan Zuraida. Dan aku rasa bagus juga untuk kebaikan semua. Hari ini Zuraida menulis satu ulasan yang panjang lebar. Aku nak kongsi dengan kamu semua. Sambil Anda dengar apa yang aku baca nih, mohon juga kamu tinggalkan komen kamu berkaitan dengan ulasan Zuraida ini. Beliau mengatakan, saya akan jumpa Perdana Menteri untuk bincang peletakan jawatan sebagai menteri. Jadi Zuraida bakal letak jawatan Kompom dan sah. Mengejutkan seluruh Malaysia dan Muhyiddin Yassin sendiri. Saya telah berkecimpung dalam politik selama 24 tahun, kata Zuraida, termasuk 14 tahun terakhir sebagai ahli Parlimen Ampang. Sepanjang penglibatan dalam politik, saya amat bersyukur kerana dapat menyumbang kepada kebajikan rakyat, khususnya pengundi di Ampang dan di kedua-dua kementerian, dan yang saya telah diberikan amanah untuk berkhidmat, kata Zuraida. Beberapa bulan kebelakangan ini, saya mula berfikir tentang politik negara dan hala tuju masa depan politik saya, kata Zuraida. Saya telah mendapat maklum balas daripada penyokong rapat saya, pengundi di Ampang, rakan sekerja dalam kerajaan, wakil-wakil dari pertubuhan masyarakat sivil, serta kumpulan dari sektor perniagaan dan korporat. Saya telah membuat pertimbangan yang mendalam. Saya telah memutuskan untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM, kata Zuraida lagi. Saya mempercayai dengan perjuangan parti ini dan amat tertarik dengan 6 prinsip terasnya, yaitu keterlibatan pelbagai kaum, pemberdayaan wanita, pemekasaan anak muda, pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan kemajuan sains teknologi sebagai elemen untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju, kata Zuraida lagi. Yang aku dah hairan sebelum aku teruskan ulasan pada petang ini, yang aku hairan, adakah 6 prinsip ini yang Zuraida tertarik pada PBM ini tiada di dalam PKR dan Bersatu? Sehingga beliau kata inilah yang menyebabkan beliau tertarik dengan Parti Bangsa Malaysia. Aku terhairan jugalah, adakah di PKR dulu tidak ada pelbagai kaum? Adakah di PKR dulu tiada pemberdayaan wanita?
Dalam PKR dulu tiada pemerkasaan anak muda, pembangunan ekonomi, peningkatan pendidikan dan kemajuan sains. Atau bersatu juga tidak itu. Dan adakah itu saja yang ada di PBM? Kalau semua tuh ada di PKR, ada di PBM, Parti Bersatu Malaysia, mengapa Zuraida kata ini yang dia tertarik di Parti Bangsa Malaysia? Saya melihat banyak potensi dalam PBM, terutamanya pada masa rakyat Malaysia sudah bosan dengan politik lama, kata Zuraida. Aku nak bagi tahulah kan, politik nih, dia politik lama kah baru kah, dia sama sajalah. Yang paling penting tuh adalah orang baru. Orang baru. Awak nak pergi kemanapun lagi Anda adalah orang yang sama, itu tetap jadi politik lama. Yang menjadikan itu politik baru adalah orang baru, bukan orang lama. Dimana pergi pun kalau dia tetap orang lama, dia tetap politik lama. Itu pendapat akulah yang membantutkan kemajuan negara, kata Zuraida. Insya Allah penyertaan serta pengalaman saya ke PBM nanti akan dapat membantu mengangkat parti ini ke peringkat yang lebih tinggi lagi, kata Zuraida, terutama menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Aku harap-harap lah kan, betul lah apa yang Zuraida cakap nih. Aku harap-harap lah dengan penyertaan Zuraida di parti ini, bolehlah mengangkat parti ini. Jangan saja dengan kehadiran Zuraida di parti ini pula menjadikan parti ini lagi tunggang langgang. Penyertaan saya ini juga akan mengisi kelompangan pemimpin wanita dalam negara, kata Zuraida. Di parti lain itu macam mana? Sejak penubuhannya, PBM dilihat semakin kuat dan kini mempunyai beberapa orang ahli parlimen dan adun dalam barisannya. Tidak pentinglah berapa ramai ahli parlimen dan berapa banyak adun dalam parti itu. Yang penting itu adalah akar umbi, penyokong kamu tuh. Kalau penyokong akar umbi dah sakit hati, rakyat dah sakit hati dengan kamu, letaklah 700 ahli parlimen pun. Susahlah juga kan. Itu semua tidak ada kena-mengena, tidak ada maknanya, kata orang. Yang bermakna itu penyokong, undi rakyat tuh yang penyokong. Menurut Zuraida, insya Allah saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri dalam masa terdekat untuk membincangkan peletakan jawatan saya sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Zuraida tidak kelar letak jawatan, cepat-cepatlah letak jawatan. Ada lagi orang lain yang lebih berkelayakan dan lebih baik. Saya juga akan berbincang tentang peranan dan hala 7 PBM demi mengukuhkan lagi kerajaan keluarga Malaysia, katanya. Saya mempunyai keyakinan penuh terhadap kebijaksanaan Perdana Menteri. Wah, ini satu signal yang Zuraida akan lebih pro kepada Perdana Menteri. Jadi selepas ini kita sudah tahulah hala 7 PBM ini atau Parti Bangsa Malaysia ini adalah parti yang akan condong kepada menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Yang aku nak tanya, kalau Ismail Sabri Yaakob bukan lagi Perdana Menteri, nak condong kemana pula lepas tu? Nak condong kepada UMNO dan Barisan Nasional ke? Zuraida, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin serta Ismail Sabri atas keberanian mereka melantik saya sebagai Menteri Kabinet, katanya. Sepanjang saya berkhidmat kedua-dua kementerian, saya telah berusaha memberi yang terbaik dan membawa perubahan positif kepada rakyat dan kehidupan mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan padu yang saya terima sepanjang perkhidmatan saya di kedua-dua kementerian, kata Zuraida. Beliau kini berada di Turki memenuhi undangan untuk memberikan ucapan pada majlis pembukaan persidangan perintis ke-7 Gabungan Wanita Global. Persidangan ini akan berlangsung selama 3 hari. Akhir kata, dengan rendah hati, rendah diri, Zuraida mengatakan menyusun 10 jari. Memohon ampun dan maaf sekiranya ada cacat celah dan kelemahan selama ini. Dia meminta untuk mendoakan yang terbaik. Semoga lakaran baru perjalanan politiknya mendapat sokongan semua lapisan masyarakat. Zuraida Kamarudin. Itulah dia alasan Zuraida kenapa dia keluar parti. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini kepada semua orang yang di Malaysia, terutama yang kamu tahu suka dengan Zuraida ataupun yang tidak suka dengan Zuraida. Kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Bye bye.